Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azidah Yaakob bersama dengan Dr. Charianti Husin dan juga kumpulan pelajar program hijab akan membentangkan tajuk hak harta pusaka untuk anak angkat berdaftar. Okey, objektif tajuk pada hari ini adalah untuk mengkaji perbezaan antara status anak angkat mengikut hukum syarak dan mengikut undang-undang yang terpakai bagi orang yang bukan beragama Islam, yang mana di sisi agama Islam anak angkat tidak nasabkan kepada bapa angkat. Jadi dalam artikel ini kita lebih membincangkan tentang hak harta pusaka bagi anak angkat yang berdaftar mengikut hukum syarak dan undang-undang yang terdapat di Malaysia. Okay, definisi anak angkat menurut perspektif syariah dan perundangan di Malaysia. Islam membenarkan dan mengharuskan pengangkatan anak, lebih-lebih lagi pengangkatan anak-anak yatim yang telah kehilangan ibu atau bapa ataupun ketiadaan penjaga untuk menampung kehidupan mereka. Malah pengangkatan anak sangat digalakkan oleh Islam kerana dengan ini dapat membantu golongan tersebut dalam memastikan mereka ini mendapat perlindungan dan keperluan yang sewajarnya. Jadi Allah Ta'ala berkenaan dengan ini, Allah Ta'ala ada menyebut dalam surah Al-Ahzab ayat 4 hingga 5, yang mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawa dalam Islam dan mengikut hukum syarak, kedudukan anak angkat ini tidak sama seperti anak kandung. Malah anak angkat perlu dinasabkan kepada ibu bapa kandung mereka. Justru itu Islam mensyariatkan bahawa anak angkat ini tidak boleh dinasabkan kepada ibu bapa angkatnya, dan sudah jelas bahawa haram hukumnya menasabkan anak angkat kepada ibu bapa angkat. Terdapat juga hadis yang menyebutkan tentang hukum haram menasabkan seseorang anak kepada lelaki yang bukan bapa kandungnya, yang mana hadis tersebut bermaksud sesiapa yang memanggil dalam kurungan mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan bapanya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah SWT, para malaikat dan manusia seluruhnya pada hari kiamat kelak. Padanya Allah SWT tidak menerima amalan-amalannya dan kesaksiannya. Berdasarkan muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-57 yang bersidang pada 10 Jun 2003, ada memutuskan bahawa anak angkat ini tidak boleh dinasabkan kepada bapa angkat dan melarang menggabungkan nama anak angkat dengan bapa angkat dalam sijil pengangkatan dan juga kad pengenalan. Okay, dari segi perundangan ataupun undang-undang yang terdapat di Malaysia berkenaan dengan anak angkat berdaftar ini, ada beberapa undang-undang seperti berikut yang tertera di atas skrin ini. Yang pertamanya adalah Akta Pengangkatan 1952 ataupun dikenali sebagai Akta 257, Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 atau dikenali sebagai Akta 253, Akta Kanak-Kanak 2001 dan Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, dan juga kita juga merujuk kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2015. Jadi apa yang boleh kita rumuskan berkenaan dengan perundangan sedia ada berkait dengan angkat berdaftar ini, yang mana Akta Pengangkatan hanyalah terpakai kepada anak angkat yang bukan beragama Islam, yang mana akta ini tidak terpakai kepada orang Islam, jadi kerana Akta Pengangkatan ini memberikan impak perundangan, yang mana anak angkat yang melalui proses perundangan seperti mana yang termaktub dalam akta ini akan menerima hak yang sama dengan anak kandung, termasuklah hak mewarisi harta pusaka ibu bapa angkatnya. Jadi jelaslah Akta Pengangkatan 52, Akta 257 ini tidak terpakai kepada orang Islam. Manakala Akta Pendaftaran Pengangkatan Akta 253 ini terpakai
ya terpakai kepada orang Islam, ya, kerana ianya lebih kepada urusan teknikal pendaftaran, ya. Jadi melalui surutan literature yang kami lakukan, ya, ada pihak Jabatan Agama juga yang mengesahkan bahawa Akta Pendaftaran Pengangkatan ini tidak melanggar hukum syarak. Jadi segi SOP pendaftaran je lah, ya, anak angkat. Ya, jadi tidaklah dikatakan sebagai melanggar hukum syarak. Sekiranya anak angkat berdaftar yang beragama Islam, didaftarkan melalui Akta 253 ini. Okey. Okey. Manakala Akta Kanak-Kanak 2001 dan Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 ini lebih menyebut bahawa setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan tanpa mengira jantina, bangsa, agama atau kecacatan fizikal, mental atau apa sahaja perbezaan. Jadi ini juga terpakailah kepada anak angkat berdaftar. Okay. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 ini menyentuh tentang anak angkat, antaranya adalah dalam bab nafkah, dan kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga. Manakala Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2015 ini menyentuh tentang anak angkat yang dikira sebagai keluarga terdekat, antaranya berkaitan cuti tanpa rekod. Dalam Islam, anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada bapa angkat. Itu jelaslah, saya pun dah sebutkan seperti tadi. Jadi oleh itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan keluarga angkatnya, begitu juga sebaliknya. Hak pusaka hanya berlaku apabila seseorang itu mempunyai pertalian nasab ataupun melalui perkahwinan. Namun begitu Islam membolehkan anak angkat untuk mendapat harta dari ibu atau bapa angkatnya, antaranya ialah dengan cara melalui hibah. Hibah ini adalah pemberian harta yang dilakukan semasa hidup oleh pemilik harta kepada seseorang. Hibah boleh diberikan kepada sesiapa saja, termasuklah anak angkat. Oleh itu, ibu atau bapa angkat boleh menghibahkan harta kepada anak angkat tersebut. Selain daripada hibah, wasiat juga adalah kaedah. Salah satu kaedah yang membolehkan harta ibu dan bapa angkat dipindah milik kepada anak angkat tersebut. Yang mana wasiat ini bermaksud pemberian atau sumbangan harta dari pemilik harta kepada seseorang setelah pemilik harta meninggal dunia. Dan dalam wasiat ini kadar harta yang boleh diwasiatkan adalah tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan, dan sekiranya kadar tersebut melebihi 1/3, maka syaratnya adalah perlu kepada persetujuan semua ahli waris lain yang sah mengikut hukum syarak dengan bahagian tersebut. Jadi anak angkat ni dia walaupun dia tidak layak mempusakai harta pusaka keluarga angkat disebabkan tiada hubungan darah ataupun perkahwinan, walau bagaimanapun mereka ini boleh bolehlah menikmati harta pusaka itu melalui kaedah lainlah, iaitu kaedah yang disebut seperti melalui hibah ataupun wasiat. Jadi di sini dalam slide ni kita akan tunjukkanlah beberapa kes ini yang telah diputuskan oleh mahkamah yang memutuskan bahawa memutuskan hak harta pusaka bagi anak angkat berdaftar yang beragama Islam ini. Jadi dalam kes Shah Abdullah ini, dalam fakta kes ini adalah si mati telah memberi milik sebuah rumah 3 pintu kepada isterinya dan 2 orang anak angkatnya. Ketika hayatnya, si mati pernah berusaha membuat proses pecah lot, tetapi terkendala kerana salah seorang tuan tanah berkenaan menetap di Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, dari fakta kes ini menunjukkan si mati telah membuat pemberian hibahnya secara memberi milik kepada ketiga-tiga penerima hibah tersebut, termasuklah anak angkat tadi. Hakim
dalam kes ini, ya, hakim memutuskan bahawa berjaya membuktikan sampai ke tahap yakin, ya, saksi-saksi ni tadilah, ya, bahawa telah wujud lafaz hibah semasa hidup si mati itu, ya. So hibah yang dilakukan itu adalah sah, ya, dari segi hukum syarak dan undang-undang, walaupun proses pindah milik belum dapat disempurnakan. Okey. Okey, dalam kes NCMD lawan ARC tahun 2019 ini, yang mana pemohon NCMD yang merupakan pasangan si mati mengemukakan permohonan untuk mendapatkan pengesahan wasiat, ya, yang digubal oleh si mati yang dikenal pasti sebagai ZC. Adik ipar pemohon dan adik kandung si mati merupakan responden utama dalam kes ini. Individu itu meninggal dunia pada 11 Februari 2017, jadi pada 5 Ogos 2011. Sebelum itu, si mati telah merangka surat wasiat, ya, sebelum kematiannya. Jadi si mati telah meninggalkan kedua-dua harta ta'alih dan harta alih kepada pemohon, iaitu isteri dan anak angkatnya MDHA dalam pusaka mereka. Jadi ini anak angkatnya, ya. Dua orang saksi amanah raya iaitu MSAW dan AAA terlibat dalam tindakan menandatangani surat wasiat yang didokumenkan ini. Mengikut Seksyen 26(2) Enactment Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1999, kelulusan ini akan memerlukan persetujuan waris yang lain. Ini kerana jumlah yang disediakan adalah melebihi 1/3. Wasiat yang diwasiatkan oleh si mati kepada pempetition adalah terbatal dan tidak sah kerana ketiadaan kebenaran daripada waris si mati yang lain. Itu jelaslah, sebab dia lebih 1/3. So, derma keseluruhan kepada MDHR berjumlah 4,317.58 sen, iaitu kurang daripada 1/3 daripada nilai keseluruhan harta si mati. Oleh itu, wasiat ini, ya, dianggap boleh diterima di sisi undang-undang di bawah undang-undang syariah dan ketetapan yang digariskan dalam Seksyen 26(1) Enactment Wasiat Orang Islam Negeri Selangor. Jadi dalam kes ini, kita nak tengoklah apa yang mahkamah putuskan, ya. Okay, mahkamah memutuskan bahawa wasiat si mati ZC kepada MDHA bertarikh 5 Ogos 2011 yang tidak melebihi 1/3 itu dianggap sah di bawah hukum syarak. Ya, sebaliknya, mahkamah mendapati wasiat si mati ZC kepada NCMD bertarikh 5 Ogos 2011 yang melebihi had 1/3 dianggap tidak sah di bawah hukum syarak. Selain itu, mahkamah memerintahkan pembahagian harta pusaka si mati tidak termasuk akaun simpanan agrobank berhad nombor akaun XXX dibahagikan kepada waris yang sah mengikut kiraan faraid. Okey, dalam kes Jainah binti Semah lawan Mansur bin Iman Mat, 1951, dalam kes ini plaintif dan suaminya mengambil anak saudara perempuan suami sebagai anak angkat dan membesarkannya hingga usia 11 tahun. Setelah suami meninggal, bapa kandung anak tersebut mengambil kembali anak angkat tersebut, memunculkan isu undang-undang mengenai pengangkatan dan hak jagaan. Jadi dalam kes ini, hakim memutuskan bahawa undang-undang di Pahang Tengah mengiktiraf amalan pengangkatan dalam masyarakat Melayu. Meskipun bapa angkat telah meninggal, pengangkatan dianggap masih berlaku selama ibu angkat masih hidup dan ia dianggap sebagai pengangkatan bersama oleh pasangan suami isteri. Okey, sebelum kita lihat kepada kes-kes yang putuskan lain, ingin juga saya jelaskan di sini iaitu berkenaan dengan pengambilan anak angkat yang melibatkan orang Islam di semenanjung Malaysia hanya boleh dilakukan di Pejabat Pendaftaran Anak Angkat di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 atau Akta 253 tadi. So, akta ini boleh dipakai bagi pengangkatan orang Islam dan juga bukan Islam. Kesan pengangkatan seperti dalam Akta 257, iaitu akta pengangkatan yang terpakai kepada orang bukan Islam sahaja, itu memberikan kesahihan dari segi undang-undang ataupun dihuri. Tetapi pengiktirafan pengangkatan bagi Akta 253, iaitu Akta Pendaftaran Pengangkatan tadi, itu hanyalah berbentuk fakta ataupun de facto sahaja. Maknanya Akta 253 ini mengiktiraflah
amalan-amalan ya, amalan-amalan yang praktis lah yang selama ini diguna pakai oleh orang beragama Islam seperti mana dalam kes Jaina Semah tadi yang mana mengikut adat Melayu diiktiraf di bawah Akta 253 ini walaupun Akta 253 ini tidak diasaskan oleh undang-undang Islam, ia bersesuaian dengan adat Melayu dan atas sebab kesan pengangkatan adat Melayu adalah tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka ia dibenarkan ke atas orang Islam. Walaupun Akta Pendaftaran Pengangkatan memberikan pengiktirafan fakta ataupun de facto tadi, tetapi hak anak angkat yang tidak berdaftar masih terbatas dan bergantung pada penilaian masyarakat dan kepatuhan terhadap adat. Terdapat perlunya mempertimbangkan penyelarasan yang lebih baik antara undang-undang sivil dan hukum syarak dalam konteks anak angkat untuk memastikan perlindungan dan keadilan yang sewajarnya, terutama bagi mereka yang menganut agama Islam. Okey. Jadi kita teruskan melihat pada kes-kes lain yang telah diputuskan So dalam kes pengesahan hibah Norizah binti Mansur, plaintif seorang anak angkat mengemukakan permohonan di mahkamah untuk menyatakan bahawa wang baki hasil penjualan tanah adalah hibah. Jadi dalam kes ini mahkamah telah memutuskan bahawa hasil penjualan tanah tersebut adalah hibah dan plaintif berhak memiliki wang tersebut. Dalam satu kes yang lain iaitu kes Salmiah Cik Han lawan Zakaria Hashim, iaitu isu mengenai tanah yang diberikan oleh bapa angkat kepada plaintif. Mahkamah dalam kes ini telah memutuskan bahawa pemberian tanah oleh bapa angkat plaintif adalah hibah yang sah dan plaintif berhak ke atas tanah tersebut. Jadi untuk akhirnya, bolehlah kita simpulkan bahawa anak angkat ni tidak berhak mewarisi harta pusaka ibu bapa angkat mereka. Anak angkat yang beragama Islam ni lah kerana ketiadaan hubungan biologi yang akan memudahkan pewarisan. Namun begitu, menjadi kewajipan ke atas waris yang tinggal untuk menunjukkan belas kasihan terhadap anak-anak angkat ini. Sama seperti arwah ibu atau bapa mereka menunjukkan belas kasihan terhadap mereka sepanjang hayat mereka. Oleh itu, salah satu langkah utama atau pendekatan alternatif yang boleh diambil oleh ibu bapa angkat untuk memindahkan sebahagian daripada aset mereka dipindahkan kepada anak angkat mereka adalah melalui proses hibah dan hibah atau wasiat. Jadi perancangan harta semasa hidup tu adalah sangat penting untuk memastikan kebajikan dan keadilan lebih-lebih kepada anak-anak angkat inilah terpelihara. Jadi ingin juga saya highlight di sini bahawa sangat penting bahawa prosedur yang dijalankan prosedur hibah atau wasiat itu dijalankan dengan adil dan saksama dalam memastikan bahawa tidak timbul sebarang masalah kepada pewaris lain atau menunjukkan sebarang pilih kasih dalam pengagihan harta. Di samping itu adalah penting untuk mematuhi kriteria yang ditetapkan dan kadar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dengan itu sajalah pembentangan kami buat waktu ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.